Tapi keberanian dia tu memakan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel YouTube Abang Afro Nak Bercerita. Okey, kisah kali ini dikirimkan oleh seorang penonton video Abang Afro Bercerita. Kisah ni memang benar-benar Abang Afro tak ambil daripada mana-mana blog, tak baca daripada mana-mana blog. Okay, kisah ni benar berlaku kepada si pencerita ni. Kisah ni berlaku pada tahun 2010, bermula pada tahun 2010 dan berlaku di salah sebuah asrama penuh di sekolah di sekitar Negeri Sembilan. Okey, kita bagi nama dia sebagai Alia lah, sebab jangan bagi dia nama benar kan. Okey, semuanya berlaku pada satu hari. Masa tu Alia baru saja pulang dari Dewan Makan bersama adik domnya. Sebelum mereka masuk ke dom, mereka lepak-lepak dekat satu laluan di hadapan Aspuri. Aspuri ni macam asrama puteri lah, singkatan Aspuri. Kelihatan dari jauh terdapat sekumpulan senior sedang berjalan bersama-sama sambil mengambil gambar sesama sendiri, macam selfie macam tu lah kan. Tidak semena-mena sekumpulan senior itu lari bertempiaran masuk ke arah Aspuri dan entah mengapa salah seorang dari mereka tiba-tiba menyerahkan kamera kepada Alia. Okey, dia orang selfie, lepas tu tiba-tiba dia orang lari dan salah seorang senior tu bagi kamera pada Alia. Alia yang tak tahu apa-apa terus saja melihat ke skrin kamera tersebut. Tengoklah, dan alangkah terkejutnya bila dia mendapati ada satu sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian serba putih sedang berdiri di dinding tandas surau di dalam gambar tu. Alia terkejut dan sejak itulah bermula kisah-kisah Alia dihantui penunggu asrama sekolah tersebut. Kisah sekumpulan senior tu mula tersebar dan sekolah memulakan bacaan Yasin beramai-ramai dan di Aspuri. Semua pelajar merapatkan katil dan tidur bersama di katil tingkat bawah saja. Tapi Alia tidak, sebab dia tak tahan panas. Lagipun masa tu dia terlalu berani. So dia buat keputusan untuk tidur di katil tingkat atas berseorangan. Langsung dia tak memedulikan situasi yang berlaku. Maksudnya bila berlaku macam tu, semua rakan-rakannya rapat-rapatkan katil dalam asrama dan tidur bahagian bawah, kecuali Alia. Alia ni berani dan dia tidur sorang-sorang dekat atas sebab dia tak kisah pun apa yang berlaku. Disebabkan Alia yang paling berani, dia ni juga selalu menjadi teman untuk kawan-kawan dom dia yang lain. Kalau takut nak pergi tandas pada waktu malam, semua ajak Alia. Maksudnya Alia ni memang berani. Alia ingat takkan ada apa-apa yang berlaku bila kawan-kawan ni minta teman apa semua. Tapi keberanian dia tu memakan diri. Orang tua-tua cakap kita hidup di dunia ni biarlah berpada-pada. Oleh sebab Alia ni terlalu berani, berlakulah beberapa peristiwa kepada Alia dan rakan-rakannya. Kisah pertama. Satu petang, ketika pelajar lain sedang mula bersiap untuk ke Dewan Makan dalam lingkungan 5:30 petang, rakan sebelah katil Alia yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Nurul yang masa itu mamai baru bangun tidur terkejut melihat Alia yang sudah siap bertugas sedang berdiri di hadapan cermin, sedang memandang tepat ke arah Nurul melalui cermin itu. Nurul merasa hairan kerana setahunya Alia bukanlah seorang yang rajin untuk bersiap awal. Kebiasaannya mereka berdua orang yang paling akhir sekali keluar dari bilik. Namun
Nurul tak mengendahkan Alia yang masih berdiri memandangnya. Walaupun ada terbit rasa seram kerana Alia langsung tak membuat sebarang reaksi muka. Nurul turun dari katil dan mahu bergerak ke toilet. Alangkah terkejutnya Nurul semasa dia mahu melangkah ke bilik air. Dia ternampak Alia yang sebenar sedang bernyanyi-nyanyi mahu masuk ke bilik, sedang membawa tuala di atas kepalanya. Nurul terus melihat ke loker Alia. Ternyata loker Alia tertutup rapat. Jadi, siapa yang Nurul nampak sebentar tadi? Faham tak? Maksudnya, masa Nurul terbangun dari tidur, dia ternampak Alia sedang berdiri dah siap-siap pakai tudung. Berdiri di hadapan dia, memandang cermin. Dan bila dia turun dari katil untuk pergi ke tandas, tiba-tiba dia nampak Alia yang sebenar sedang nyanyi riang gembira masuk ke bilik. Maksudnya siapa yang Nurul nampak tadi? Bukan Alia. Okey, itu saja cerita pada kali ini. Abang Afro harap kita semua dapat mengambil iktibar daripada cerita Alia, supaya kita hidup di dunia ni jangan berani sangat, jangan takut sangat. Segala-galanya di dunia ini kepunyaan Allah. Okay guys, musim-musim pandemik ni Abang Afro nak mengingatkan supaya kita jaga diri, sentiasa pakai mask, jangan keluar kalau tak ada apa-apa urusan, dan lagi sekali sentiasa sanitize tangan. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video.